Salam sejahtera. Hari ini cikgu akan teruskan dengan bagaimana kita kena pasti proses pengoksidaan dan penurunan dalam suatu tindak balas redox. Okey, yang sebelum ini kita sudah study ya. Actually dia ada 4 kaedah kita boleh gunakan. So yang pertama iaitu penambahan dan kehilangan oksigen. Okey, yang kedua penambahan dan kehilangan hidrogen. So dia ada cara dia. So kita kena ikut peraturan itu. Contohnya, kalau dia tambah oksigen, so dia ditaklifkan sebagai pengoksidaan. Kalau hilang oksigen, dia ditaklifkan sebagai penurunan. Okey, kemudian kita baru saja habis iaitu berkaitan dengan nombor pengoksidaan. So kita dapati jika nombor pengoksidaannya bertambah, ia adalah pengoksidaan. Kalau nombor pengoksidaannya berkurang, so dia adalah penurunan. Okay. So now kita akan fokus kepada pemindahan elektron. So untuk kita jawab soalan yang berkaitan dengan pemindahan elektron, so kita perlu kaitkan ya apa yang kita sudah study sebelum ini, iaitu berkaitan dengan perubahan nombor pengoksidaan. Okay. So kita lihat sini, okay. So tindak balas redox ya, kita lihat kaedah yang keempat ya, kaedah yang keempat. Okay. Okay, kaedah keempat adalah dari segi pemindahan elektron. So pemindahan elektron maksudnya dia sama dengan bab 5. Apa itu pembentukan seperti ion. Itu pun dipanggil pemindahan elektron. Okey, itu bermaksud dia ada satu unsur akan membuang elektron and then satu unsur lagi akan menerima elektron. Okey, so kita mesti hafal ya. Jika membuang elektron, ya kita sudah kena pasti dia buang elektron, so kita akan kena pastikannya sebagai pengoksidaan. So maksudnya two-way lah. Bila cikgu sebut pengoksidaan, you faham. Dari segi pemindahan elektron, dia akan buang elektron. So dari penurunan pula, dia adalah terima elektron. Okay, so kita lihat ya. Apa kaitan di antara perubahan nombor pengoksidaan dengan pemindahan elektron? Sebab apabila kita nak jawab soalan SPM, kita perlukan dua ini kita guna serentak. Okey, so kita buat ulang kaji sedikit dulu ya. Perubahan nombor pengoksidaan, cikgu ingat dengan garis nombor ya. So kalau dia bertambah, ini maksudnya garis nombor ni dia bertambah, nombor pengoksidaannya bertambah. Ini maksudnya nombor pengoksidaannya berkurang. Okay, so berkurang dia adalah penurunan. Okay, ini going down maksudnya berkurang lah. Kalau dia bertambah, kita akan taklifkannya sebagai pengoksidaan. So kita hafal ya, dua sekaligus ya, dua kaedah ni. So, pengoksidaan dia mesti buang elektron. Kita kena gabungkan dua ni. Okey, kemudian untuk penurunan pula, dia mesti terima elektron. So, kita dapati satu bab, ya, keseluruhan bab ini, bab 1 ini, dia adalah pusing di antara buang elektron dan terima elektron. So tindak balas yang berbeza, so dia ada bahan yang berbeza untuk buang elektron dan terima elektron. Okay, so now kita lihat ya. Selepas kita kena pasti mana satu akan buang, mana satu akan terima kan unsur. So kita akan mula tulis persamaan setengah. Semua soalan dalam SPM, dia minta kamu tulis persamaan setengah. Half untuk pengoksidaan, half untuk penurunan. Okay, so apa kita buat? Tengok ya.
So, kita perlukan nombor pengoksidaan. Kita start dengan kena pastikan nombor pengoksidaan. Okay, so nombor pengoksidaan seperti tadi, cikgu kata kalau dia naik adalah, kalau dia bertambah, mean going up, itu ialah pengoksidaan. Kalau dia going down, itu adalah penurunan. Okay, ini lesson sebelum. So, cikgu kata, you mesti menguasai yang atas ini sebelum kita nak pergi ke pemindahan elektron. Okey, pemindahan elektron, apa tujuannya kita nak study pemindahan elektron? So, ini adalah untuk kita belajar bagaimana nak tulis persamaan setengah. Ya, semua soalan SPM ingatlah dalam chapter ini kita hanya sibuk dengan persamaan setengah. Ya, ini semua ni adalah datang daripada pemindahan elektron. So kita ambil beberapa contoh, kita ikut ya yang ada dalam modul. Okey, kita lihat modul 2. Okey, contohnya nanti kita akan lihat next lesson, kita akan lihat macam mana soalan dia. So now kita buat satu demi satu. Okey, contohnya apabila magnesium ini, magnesium yang sudah study ya, kalau cikgu tulis macam ni, ini maksudnya dia wujud sebagai atom. So atom nombor pengoksidaannya mesti sifar. Ini kita tahu lah dia mesti sifar. Kemudian you nampak ada ion yang ini adalah ion ringkas. Okey, ikut peraturan itu, ion ringkas nombor pengoksidaannya adalah sama dengan charge dia. Okey, so cikgu dapatlah tulis nombor pengoksidaan itu dengan senang saja, without mistake . Okey, so kita akan kena pasti apa maklumat yang ada. Kita dapati nombor pengoksidaannya bertambah. So untuk case ini, nombor pengoksidaannya adalah bertambah. Okey. Bertambah, kita kena pastikan dia adalah pengoksidaan. Okey, kalau pengoksidaan, apakah proses ini akan buat? Ya, apakah akan berlaku? So, kita akan kaitkan dengan pemindahan elektron. Pengoksidaan, dia mesti buang elektron. So, dia mesti buang elektron. So, kita akan tulis semula, depan tulis depan, belakang tulis belakang, arrow tulis arrow. Okey, so kita dapati ini akan buang elektron. So, cikgu tulis macam ni. Buang elektron ini sangat penting sebab untuk lesson yang akan datang ya, kalau you nampak situasi macam ni, kita boleh tentukan terminal itu sebagai terminal negatif. Itu untuk lesson yang akan datang. Sekarang kita bina asas kita dulu ya. Okey, dia buang. So, bila dia buang, kamu sudah tahulah ini mestilah proses pengoksidaan. Tapi, ingat ini ya, dalam SPM, kalau you tulis persamaan macam ni, you akan dapat markah kosong. That's why, cikgu tulis di sini, ini adalah kerja kasar. Dalam SPM, dia tidak terima persamaan yang ada tanda positif, tak ada tanda negatif. Persamaan dia tak ada tanda negatif. So, apa kita buat? Kita guna konsep matematik yang biasa. So, tolak kita bawa ke sebelah sini, dia tak jadi positif. So, bila dia bawa ke sebelah sini, dia jadi positif ini bukan maksudnya dia terima elektron ya. Kita kena rujuk yang asal ini. Yang asal macam ni, maksudnya dia buang elektron. So, apabila dia tanya kamu, terangkan mengapa. Means, berikan sebab mengapa you katakan ini adalah pengoksidaan soalannya. So, sangat senang ya. Kamu tulis interpret ini, translate persamaan setengah ini kepada ayat saja. Okey, so sangat senang lo tengok. Depan sini kita guna atom. Belakang kita guna ion. So, kita sebut atom magnesium membuang 2 elektron membentuk ion magnesium. You dapat full marks. Sebab soalan
Biasanya dia minta kamu kena pasti dia pengoksidan ataupun penurunan, dan dia tanya, berikan sebab. So, berikan sebab, you perlu hafal tak? Tak payah. Tak payah hafal. Kamu rujuk kepada persamaan setengah yang kamu tulis ini. Okay, translate dalam ayat saja. Translate dalam ayat. So, kalau dia buang, you nyatakan dia buang. Kalau dia terima, you tuliskan terima. Kemudian, of course, bila you berikan penjelasan, dia mesti ada perkataan atom, molekul ataupun ion. Okay. Okay, kita lihat contoh yang seterusnya sama. Apabila saya lihat simbol macam ni, kita akan tanda di sini the first idea ya come up in your mind. This one is atom. Atom. So, ini ialah ion ringkas. Ya, ion biasalah, ion ringkas lah. So, kita dapati nombor pengoksidaan ini adalah berubah dari kosong kepada positif 3. So, exam, dia kata, nyatakan perubahan nombor pengoksidaan bagi aluminium. So, your jawapan akan jadi macam ni. Okay, kena pastikan jenis tindak balas. So, pengoksidaan. Sebab kita memang ya, kita dapati you akan jadi sangat-sangat kita kata sangat-sangat mahir dalam ini dah. So, bila you nampak macam ni, you automatic you tanda pengoksidaan. Seterusnya, dia mesti buang elektron. So, mengapa saya tulis dia buang 3? Kalau you tengok perbezaan nilai ini ialah 3, so dia buang 3. Kalau perbezaannya 2, dia buang 2 elektron. Okay, so kita buatlah kerja kasar, so dia buang 3. Sebab perbezaannya adalah 3. Okay, so dia buang, cikgu kata, SPM, ya kita tak terima. So, apa kamu buat? Bawa dia ke sebelah sini. Very simple ya, very simple. So, kamu akan terangkan macam ni. Depan ini atom lah, belakang ini ion. So, atom aluminium membuang 3 elektron. So, kita ikut saja. So, dia membentuk ion aluminium 3+. Macam ni. So, very simple. Ini semua ni adalah membina asas kamu untuk jawab soalan SPM. Sebelum kita pergi aplikasi nak jawab soalan. Okay. Okay, kita tengok contoh lagi satu. Okay, agendum. Okay, tak ada apa-apa. Kita ambil ini, kita kena pasti, kita tahu ini ialah atom. So, ini ialah ion. So, atom aluminium, ion, atom agendum, ion agendum. Okay, so ini nombor pengoksidaan atom adalah 0. Ikut charge ini positif 1. So you see, tak ada alasan kita tak boleh buat. Kita tak boleh buat. Tak ada alasan. So tulis di sini perubahannya 0 kepada positif 1. Kalau dia 2, tulis 2. Kalau dia 3, kamu tulis 3. Okey, bertambah. Kita sentiasa buat kerja kasar ini, kita dapati dia bertambah. 1. So, bertambah maksudnya pengoksidaan. So, dia mesti buang. Buat kerja kasar macam ni. Sentiasa hafal ini. Buat kerja kasar macam ni. Okey. So, jenis tindak balas tutup mata lah. Kamu tahu ini adalah pengoksidaan. So, berikan sebab. Macam tadi lah cikgu ajar. So, you boleh tulis persamaan setengah yang macam ni. Dia buang. Buang tidak terima. Hanya depan sini tak terima ya. Ingatlah. Okay. So, dia bawa ke sini. So, kita dapat persamaan setengah ini dulu. Okay. Okay, kita lihat contoh yang keempat. Ini semua ada di modul 2 ya. Bukan modul 2, sorry. Modul pada muka surat 2. Okay, come. Nanti kita akan buat inilah. So, ini kita nampak. Tidak semestinya semua mesti mula dengan atom tau. Kita tengok dia bagi apa. So, ini, of course, you know, dipanggil ion sebab dia ada charge. Ini ion ferrum 2.
Okey, ini adalah ion ferrum 3. Okey, nanti akan hafal lah. So, ini warnanya hijau muda. Ini adalah warna perang. Sangat-sangat popular lah. Ion ferrum 2 dengan ion ferrum 3 dalam your sukatan SPM. So, ini both ions. Tak apa, kita buat yang seperti biasa saja. So, kalau ion biasa, ringkas, ambil charge-nya. Okay. Ini sama juga, kita buat kerja kasar, dia adalah positif 2 kepada positif 3. Kita tak hafal lah, you tengok, going up. Going up is pengoksidaan. So, pengoksidaan apa dia buat? Buang elektron. Buang elektron. So, apakah perubahan nombor pengoksidaannya bagi ferrum? Bila tulis nombor pengoksidaan, ini mesti ori. Unsur formula dengan ori punya formula. Okay. So, dia is dari positif 2 menjadi positif 3. Okay. Isikan semua ni. So, pengoksidaan. Okay. Pengoksidaan apa dia buat? Dia mesti buang elektron. So, you tulis dia buang lah. Okay. Fe2+, buang 1 elektron. Mengapa saya tulis 1? Sebab basenya 1 saja. 2 kepada 3 ialah 1 saja. So, dia buang 1. So, dia jadi Fe3+. Fe3+. Okay. SPM tak terima ini, tidak terima ini, okay? Ikut ya lesson cikgu, dia tak ada problem. Okay, bawah buat matematik seperti yang biasa. Tolak, bawa ke sini, dia is plus E. So you dapatlah SPM. Ini semua SPM. Okay, so kita teruskan. Ada lagi. Ini yang satu bahan yang sangat-sangat popular. Okay, yang ada dalam your sukatan. Dia sangat-sangat popular. Okay, kita lihat. So, sama juga. Okay. Ini no charge lah. No charge tak ada more than one. Must be atom. So, ini adalah ion ringkas. Okay, kita buat. Kosong. Ya, kosong. Charge 2 plus 2. Okay, so kita tengok dia punya arrow. Going up or going down. Up lagi. Pengoksidaan. So, cikgu sudah repeated. How many contoh? 5. Maksudnya kalau you ikut betul-betul dari contoh pertama cikgu bagi sampai ke 5. Ya, dia sudah masuk dalam otak kamu dah. Pengoksidaan dia mesti buang elektron. 3 benda ini. Okay, nombor pengoksidaan bertambah is pengoksidaan. So, pengoksidaan apa unsur itu akan melakukan? Ya, what will happen? So, dia mesti buang elektron. Okay, so kita isikan perubahan nombor pengoksidaan ini. Okay, so ia akan buat macam ni. Kosong kepada positif 2. Ya, jenis tindak balas pengoksidaan. So, saya sudah buangkan yang lain sebab sudah cukuplah train banyak kali. Kita dapati dia mesti buang. So, kita buang. Okay, buat kerja kasar dulu. Dia buang sebab dia adalah pengoksidaan. Okay, ingat apa cikgu pesan? SPM tak boleh ada simbol tolak. Tak boleh ada simbol tolak. So, cannot. Tapi you buat kerja kasar, cikgu kata, you buat kerja kasar. Maksudnya, you dapat your kertas soalan, you conteng. Okay, you guna ini. Okay, so, SPM, ya, SPM, kita akan bawa dia ke sebelah sini. So, kita dapatlah ini. Okay, ingatlah, SPM, dia tak tengok semua ni. Dia hanya mau ini saja. Jika dia tanya persamaan setengah, ini dipanggil persamaan setengah bagi pengoksidaan. Nanti dia ada penurunan lah. Of course, dia mesti satu pengoksidaan and satu penurunan berlaku secara serentak. Dia mesti secara serentak. Okay? Okay, kita teruskan. Ini cikgu sudah tulis dah sebab ini kita dapati dia terbalik.
ini dia dari ion ring gas. Oke, dia menjadi atom. Atom adalah di belakang. So, dia ubah menjadi kosong. So, dia punya arrow is dari kosong. Okay, so kita kena tulis inilah 1. Positive 1. Kan? So, dia going down. Positif 1 kepada kosong. Going down. Turun. Penurunan. Okay, then kita kena hafal ya. Penurunan dia mesti terima elektron. Penurunan mesti terima elektron. Okay, so bila dia terima, kamu tulis di depan, ini tulis di belakang, arrow tulis balik, plus E. Untuk ini tak payah buang elektron itu ke mana-mana sebab dia memang dalam simbol positif. Buat 1 kali cukup. Tulis 1 kali saja. Tak payah buat kerja kasar. Straight dapat jawapan. Ya, straight you dapat jawapan. Okay? Okay, kita lihat contoh yang lain. Ini tadi ialah ferrum 2, dia tukar menjadi ferrum 3 kan? So, sekarang dia adalah dari ion ferrum 3, tukar menjadi ion ferrum 2. So, jangan lupa tengok cikgu tulis dengan jelas. Ini dipanggil ion. Ion. Ya, so, okay, kita lihat. Ini nanti dalam SPM dia akan bagi tahu kamu warna ataupun dia minta kamu nyatakan warna. Maksudnya semasa you duduk di dalam dewan peperiksaan, memang you sudah hafal color untuk ion ferrum 2 dan ion ferrum 3. Okay, so kita tulis nombor pengoksidaannya. Okay, dari positif 3 menjadi positif 2. Okay, so going down. Apa dia? 3 di sini kan? 2 adalah di sini. So going down. Memang going down. So going down is penurunan. So prosesnya akan terima elektron. So dia terima 1 saja. Sebab perbezaannya 1. Tengok kalau terima elektron tak ada kerja kasar. Tak ada kerja kasar. Okay. Very simple. Okay, now ini yang cikgu nak tegaskan. Dalam your SPM, dia memang suka keluar molekul 2 atom ini. So, molekul 2 atom sudah banyak kali cikgu ingatkan kamu, dia ada 7. Yaitu fluorine, chlorine, bromine, iodine ini sebenarnya dia ada datang daripada kumpulan 17. Ya, 17. Okay, so yang 17 ini, ya, 17 ini, fluorine memang kita tak ada dalam sukatan kita lah. So, tapi I masukkan juga, sometimes dia ada soalan kebat. So, dia masukkan supaya tahu lah. Kemudian oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Okay, yang biru ini, maksudnya dia tak keluar dalam part ini. Maksudnya dia tak keluar dalam keseimbangan redox. Dalam tindak balas yang tertentulah yang akan kita study. Maybe sewaktu dia tanya tentang maksud tindak balas redox, dia adalah, okay, so 5 ni. Chlorine, bromine, iodine, oksigen, hidrogen ini. Mesti ingat ya, dia mesti wujud sebagai 2V atom. So, bila dia 2V atom ini, so dia ada problem sikit lah sewaktu kamu tulis persamaannya. Okay, so lihat ya macam mana kita nak buat. Okay, sebelum itu, sebagai ulang kaji sampai sini yang kumpulan 17 ini, saya hanya ambil 5 saja. Okay, yang ini kita panggil dia sebagai halogen. Ya, chlorine, bromine, iodine is halogen. Lepas itu, apabila dia sudah terima elektron, dia jadi ion negatif dia kan. So, ini kita panggil dia ion halida. Halida ni hanya untuk kumpulan 17 sajalah. Tapi dapati apabila ion anion ini semua belakangnya ada dah. Anion lah. Ini bukan anion, ini ialah cation ion. Jangan lupa.
Ya, hidrogen lain daripada 4 ini. Sebab ini membentuk ion negatif, hidrogen membentuk ion positif. Kita kena ada when you study you mesti pandai membezakan. Ya. Never mind. Semua unsur ini, semua bersamaan setengah ini kita akan ulang dalam tajuk-tajuk yang tertentu dalam bab ini. Okay. Lihatlah macam mana cikgu buat. Okay. Klorin macam inilah saya belum pergi final. Kalau kita ambil ini, kita dapati ini kita panggil atom. Ini panggil ion klorida. Inilah ion ringkas. So, dia berubah dari kosong kepada negatif 1. So, kita buat kosong kepada negatif 1. Kosong kepada negatif 1. So, going down. Bila dia going down, dia adalah penurunan. Dia penurunan. So, dia mesti terima elektron. So, kita kena buat ini dulu. Sebab sometimes I also make mistake, you know. Tapi saya dapati tadi I make mistake. I balik ke depan sikit. Lagi. Wait Okay, ini saya pergi lukis ini macam ini. Nanti you confuse. Ya, garis nombor dia mesti macam ini punya. Okay. Okay, cikgu balik ke. Contoh ini ya. Okay, so dia dari kosong menjadi negatif 1. So, jenis tindak balas kita tulis di sini dia adalah penurunan. So, penurunan dia mesti terima elektron. So, dia terima. Saya tahulah dia terima. So, saya akan buat. Okay, depan tulis di depan. Belakang tulis di belakang. Ini cara kamu buat ya. Okay, penurunan dia terima 1 sebab biasanya 1 saja terima. Okay, ini kerja kasar. Sebab klorin dia mesti wujud sebagai 2V atom. Diatomic. So 2V, ya, 2V atom ini maksudnya you kena ambil 2. 2V. Okay, Cl plus E menghasilkan ion klorida. Ambil 2. So, apabila 2 ini you sudah tulis, yang neutral dengan neutral ini akan membentuk molekul 2V atom. Neutral dengan neutral punya. Ini you kena alert lah nanti. Kita ada contoh Cl di belakang sini, ion dia di depan sini. So, kamu sentiasa ingat yang membentuk 2V atom itu mesti yang neutral punya. Neutral. So, neutral karbon dengan neutral dia jadi 2V atom yang mesti wujud secara semula jadi. Okay, terima. Tambahkan 2 elektron. Tambah menjadi 2 elektron. Okay. Ini ialah ion klorida. Tak boleh change dia punya bentuk. Dia mesti wujud sebagai ion klorida dengan kuantitinya sebanyak 2. Ini saja jawapan. Dalam your SPM punya ruangan jawapan itu, ini dia jawapan anda. Ini dia jawapan anda. So, itu dia. Ini dipanggil molekul 2V atom. Tapi anyhow, dia paling susah ialah sampai sini sajalah yang 2V atom ini. Okay? Tak apa ya, kita akan go through nanti. Kita ada banyak latihan untuk part ini. Okay. Okay, kita ambil contoh ini juga. Nombor pengoksidaan, ini atom ion. Kosong kepada negatif 1, kosong to negatif 1 is penurunan sebab nombor pengoksidaannya berkurang. Okay, so penurunan. Okay, and then memang kita sudah expert lah. Penurunan dia mesti terima elektron. Terima elektron. So kita buat sekali lagi. Br tulis di depan. PR minus tulis di belakang. Kita ikutlah. Kita tak buat apa. Anak panah tulis balik anak panah. Okay. So, mesti terima. Okay. Terima. So, buat here. Buat di sini. Terima. Okay. Oleh sebab bromine adalah 2V atom.
ambil satu lagi. Okey, saling bulat-bulat saja membentuk ion bromida. Okey. Neutral akan menjadi 2W atom. Kita fokus kepada neutral. Okey, terima, campurkan ini 2 elektron. So dia menjadi ion ini. Ion ini is Pr minus sebanyak 2. So you sudah buat kerja kasar ini. Exam punya time kita tak apalah. You dapati selepas you sudah buat banyak latihan, your otak ini very smart one. Dia automatic, you nampak bromine, you akan automatic generate jawapan ini. Ya, okay, so akhirnya you akan terus bagi cikgu jawapan macam ni. Ini is awal-awal cikgu ajar saja. So you tak berapa familiar dengan semua ni. Okay, so kita tengok satu contoh yang susah sikit. Ini ialah oksigen, oksigen. So oksigen dia membentuk ion oksida, ya. Ada ion ini. So kita terus boleh tulis lah 0 kepada negatif 2. Ya, 0 kepada negatif 2. Going down, penurunan gain elektron, terima elektron. Buat ini kerja kasar dulu. Okay, conteng dalam your paper tak apa. So, 0 kepada negatif 2. So, jenis tindak balas penurunan. Okay, terima berapa elektron? Penurunan dia terima kan? Ini pasal perbezaan dia adalah 2, dia terima 2 elektron. Perbezaannya terima. Okay, so tulis balik. O di depan, cikgu tulis di depan. Ion di belakang, tulis di belakang. Okay. Kali ini jangan silap ya. Apabila dia terima 2. Tadi itu semua terima 1 saja. Okay. Sebab oksigen. So popular in your syllabus. Sangat-sangat popular ya. Kita dapati dia mesti dalam 2W. 2W atom. Okay, tulis sekali lagi. Tulis sekali lagi baru you nampak why. Cikgu tulis ini sebagai terima 4E. Okay. So, neutral dengan neutral menjadi 2W. Neutral dengan neutral menjadi 2W. Okay, terima. Cikgu kata campurkan ini. Jumlahkan dia is 4. Okay, ion kita tulis balik. Tapi kuantitinya adalah 2. Ini dia. Macam mana kita nak dapat jawapannya. So, sekarang punya, masa sekarang, you perlu practice more. Supaya semua benda ini masuk dalam otak. Sebab nanti bila cikgu masuk ke tindak balas yang seterusnya, kita tak ada buat kerja kasar macam ni lah. Terus, kalau oksigen, you terus tulis O2. Kalau saya bagi you bromida, so you terus ambil bromida is Pr minus. Ferrum 3, so you tulis Fe3+. Macam itu. Okay, you perlukan masa untuk berkawan baik dengan semua ni supaya you tahu dia. Okay. Now, ini yang awal-awal ni sebagai pengenalan pengoksidan penurunan macam mana nak tulis persamaan setengah. Okay, so now kita nak lihat macam mana kita nak aplikasi dalam SPM nak jawab soalan ni. Okay, so kita akan pergi ke muka surat 9, dia macam tu. Muka surat 9 already, latihan dia. Okay, so you go to 9, kita lihat apa kita buat lah. Okay. Sama, apabila dapat satu soalan, pertama, kamu tulis nombor pengoksidaan setiap unsur. Setiap unsur. Ini kita sudah buat dalam lesson sebelum ini. Setiap unsur tulis nombor pengoksidaan. Okay? Patahkan. So, kalau dia more than 4, you dapati dia more than 4, mesti patah. Kalau hanya 4 saja, tak payah. Dia punya syarat is, mesti ada 4. Mesti ada 4. 1, 2 untuk pengoksidaan, 2 lagi untuk
penurunan. Okey, tengok nota cikgu yang seterusnya. Now, ini yang baru number 3 and number 4. Kalau nombor pengoksidaannya adalah kosong, kamu tulis dalam simbol atom. Tulis balik dalam atom. Tapi, kalau dia punya nombor pengoksidaannya bukan kosong, tulis dalam simbol ion. I tell you, saya sejak zaman saya study sampai saya jadi cikgu 20 tahun lebih. Every time I dapat soalan, saya masih guna cara ini untuk cari jawapan. Dia sangat-sangat berguna, Maya. Okay, tengok macam mana cikgu guna ini ya. Okay, now exam punya time. Dia bagi you satu persamaan kimia. Tak kisah you pernah study atau tak pernah study. Okay, so dia akan minta you tulis persamaan setengah dia panggil you kena pasti mana satu bahan dioksidakan, mana satu diturunkan, ataupun dia tanya kena namakan ejen pengoksidaan, ejen penurunan. Okey lah, semua itu kita boleh buat. Tengok. Okay. Pertama, kita tulis semua nombor pengoksidaan. Cikgu tulis, I anggap you all boleh tulis. Kalau you tak boleh tulis ini, you kena rujuk balik nota ataupun rakaman video yang saya bagi sebelum ini. Okay. Saya memang guna warna yang berbeza. Tengok, saya impair. So, saya dapati selepas tulis, you kena cancel ini. Sebab dia ada 6 tau. 6 mesti cancel 2 lagi. So, yang tak berubah punya kita cancel. Okay, cikgu kata, kalau atom, kita tulis dia dalam atom. Ini maksudnya sifar lah nombor pengoksidaannya. Kalau nombor pengoksidaannya bukan sifar, ini maksudnya bukan sifar, bukan kosong, tulis dia dalam bentuk ion. Ikut charge dia. Kalau dia positif 3, tulis 3 positif. Okay. Nah, tengok. Waktu exam, kamu dapati yang cancel ini, maksudnya yang kita cancel itu, you boleh abaikan dia lah. So, kita dapati, zinc nombor pengoksidaannya is 0 kepada positif 2. Pengoksidaan. So, oleh sebab di sini, nampak sini tak? Perbezaannya ialah 2, so dia tolak 2. Sebab pengoksidaan mesti buang elektron. Ini memang kita sudah tahu lah, dia mesti buang. Okey, kupram ini, dia berubah dari positif 2 menjadi 0 kan? So, dia kena terima. So, macam mana cikgu buat lah? Cikgu ambil zinc yang saya warna dengan biru ini, ambil ini. Tepan dia is atom, kamu mesti tulis dalam macam ni. Tepan tulis di tepan, belakang tulis di belakang. You dapati every time 100% betul. Depan tulis di depan, belakang tulis di belakang. You see my notes, my slide. Sangat-sangat clear punya. Saya guna warna yang berbeza. Zinc saya guna biru. Kupram saya guna pink ini. Okay, so depan kita tulis di depan Cu2+. Cu. Belakang arrow. Okay. So now kita sudah tahu pengoksidaan dia mesti buang kan? Tolak 2 elektron. Okay, tolak. Penurunan dia mesti terima. Saya ikut sini sebab saya sudah tahu dia buang berapa, terima berapa. Tetapi, ingatlah, tetapi SPM. Kalau you bagi saya jawapan macam ni, dia bagi you salah. Walaupun semua benda betul lah, salah. Tak ada markah. So, yang tolak ini, tolak elektron ini, apa kita perlu buat? Kita kena bawa dia ke sebelah sini. Kita bawa dia ke sebelah sini. Nanti, bila you sudah sangat-sangat biasa dengan ini kan, you terus tolak, you jangan tulis di sini. You tahu you nak tulis di sini kan? Go to this side. Jadi tambah. Ini cara dia. Okay?
Okay, kita tengok contoh lagi satu. Okay, I tak mau buang masa untuk nombor pengoksidaan. Saya anggap you all sudah usahakan and cuba fahamkan. So, okay lah. So, kita cancel. Ini tak payah buat lah sebab klorin kita sudah dapati dia memang cancer. Cancer actually tak payah tunjuk pun sebab dia tak ada terlibat dalam jawapan kita. Langsung tak ada. Tak ada kaitan. Okay, now sudah tulis semua ni, kita akan tulis step lagi satu. Okay, kalau dia sifar. Okay, kalau dia sifar. Kita tulis dia dalam atom. Ini maksudnya atom. Okay, sifar. Tulis dalam atom. Jangan tulis H2 saya mau atom tau. Nanti cikgu jelaskan. Okay. Hydrogen. Ini bukan atom, dia bukan kosong. Kamu kena tulis dia dalam bentuk ion. Ini maksudnya bukan kosong. Ini pun bukan kosong. Kita ikut dia ya. Kita kena tulis dia dalam ion. So, dia 2 is 2 positif. 1 is 1 positif. Okay, kita ambillah ferrum. Biru dengan biru. Ambil biru dengan biru. Ferrum berubah dari kosong kepada positif 2. Okay? Okay. So, apa kita buat? Dia adalah pengoksidaan. So, buang berapa? Buang 2 elektron kan? Now, you jangan buat apa-apa dulu. Depan tulis di depan, belakang tulis di belakang dulu. Jangan sibuk dengan benda lain. Ya? Kemudian yang hidrogen ini depan kita tulis dia sebagai H+. Okey, belakang ini ialah atom. Tulis ini dengan betul dulu. Okey, kam? Pengoksidaan dia buang. Buang. Okey, dia buang kan? So, stop I will not going to tulis apa-apa di sini. Kita sudah jadi expert dah sekarang. Tolak di sini, kita akan main sini. Okay, so mai sini. Okay, now hydrogen. So, dia penurunan dia terima. Okay, terima mesti di sini. Okay, ingat ke? Hydrogen. Okay, we put a star here. Hydrogen, dia mesti wujud dalam atom. Mesti wujud sebagai molekul 2V atom. Molekul 2V atom. Okey, tengok. Molekul 2V atom. So, cikgu akan buat kerja kasar di sini. Untuk tunjuk kepada kamu semua. Okey, saya akan ambil satu lagi. Okey, saya gabungkan dia. Ion tak boleh ubah. Dia mesti kekal dalam bentuk ion. Kita cuma count dia punya kuantiti 2. Okey, plus. Jumlahkan 2 elektron. Okey. Neutral dengan neutral, dia akan gabung menjadi molekul. So, H2. Now kali ini, H2 ada di belakang. That's why cikgu kata, cikgu bagi you 2 contoh, yang seterusnya kamu tak hafal. Kamu guna your pemahaman and then you solve the problem apa sahaja dia bagi dalam soalan. So, kita tahu yang ini kita kena tulis macam ini. Ini dia jawapan dia. Ini you mesti practice. Ini ialah apa yang akan ditanya dalam SPM. Tak ada benda lain dia akan tanya lah. Okay. So, kita tengok lagi. Okay. So, sama juga. So, akhirnya kita tulis nombor pengoksidaan. And then kita cancel yang tak berubah. So, now apa kita buat? The next step is kita tulis dia dalam bentuk ion ataupun dalam bentuk molekul. Kita tulis dia dalam bentuk atom ataupun dalam bentuk ion. Ya, atom ataupun ion. Okey, kosong dalam atom. Okey, so kita ada 2 kosong. Kita tulis atom dulu. Macam ni ya, atom. Okey, yang ini bukan kosong.
Ya, bukan kosong. Okey, bukan kosong, wujud sebagai ion ikut dia. Positive 3 maksudnya ionnya ialah 3 positif. 3 positif. Okey, zinc. Okey, cikgu bulatkan ya untuk kamu lihat dengan jelas. Ini ya, kalau you ikut lesson macam ni adalah lebih jelas daripada kita conteng di whiteboard di sekolah. Kena tulis semua ni sangat membuang masa. Macam ini sangat jelas. Okey, kita mesti tulis dia dalam bentuk ion. Okey, guna cara yang sama. Kalau dia yang sama ni, saya guna bulat, maksudnya saya akan lujuk ini nanti. Okey, zinc punya. So, kita tulis Zn di depan, Zn2 plus di belakang supaya tak silap tempat dia ya. Tak silap tempat dia. Okey, kemudian ini saya guna segi 4 ya. Fe3 akan menjadi Fe ya. Fe3 plus dia jadi Fe. Okey, now kita tengok. Pengoksidaan adalah zinc. Pengoksidaan adalah zinc. Maksudnya dari sini kepada, okay, I come here ya. I ulangkan sedikit ya. Ini adalah pengoksidaan. So, kalau saya tahu ini adalah pengoksidaan, otomatik saya boleh namakan ini sebagai agent penurunan. Saya boleh kena pasti yang zinc ini adalah agent penurunan. So, kita boleh jawablah soalan yang ditanya dalam SPM. Okay. So, come kita habiskan. Kalau pengoksidan, dia mesti buang. Buang, bezanya 2, dia buang 2 lah. Okay, kita tak tulis di sini buang, kita mai sini. Dia jadi tambah. So, you dapat jawapan dengan betul dah. Okay, kemudian, kita tengok ya. Yang ferrum 3 ni, sebab perbezaannya 3 tau. Dia penurunan. So, kita kena terima 3 elektron. Terima 3 elektron. Elektron yang dia buang ini, elektron yang dia terima ni, tak payah seimbangkan untuk persamaan setengah. Ikut beza charge dia sini. Beza dia di sini. Beza ini dengan ini. Dia tak ada hubung kait dengan yang seimbang atau tidak. Itu nanti. Buat sementara ni, kamu hanya study macam mana nak tulis persamaan setengah. Persamaan setengah maksudnya pemindahan elektron. Okey, nak tahu pemindahan elektron itu, kita akan guna nombor pengoksidaan. Ya, buat macam ini. Tuliskan semua nombor pengoksidaan macam ini. Kemudian buang yang tak berkaitan. So, tinggal 4. Ingat ya, every time hanya tinggal 4. Okay, so itulah yang akan kamu study untuk lesson ini. So, I hope you go through the video and then module kamu, you perlu fahamkan ini. Okay? Okay, terima kasih.